Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so cikgu nak ajar soalan bahagian E, soalan nombor 2. Okay, so dia kata kat sini, Raja 2 menunjukkan seorang budak lelaki menolak kotak yang berjisim 20 kg dengan daya 30 Newton. Kemudian keadaan ini menyebabkan kotak bergerak dengan laju seragam 0.2 meter per second. Okey, soalan dia tanya, apakah daya paduan yang bertindak ke atas kotak itu? Okey, so jadi kita baca balik lagi sekali. Okay, Raja 2 menunjukkan seorang budak lelaki menolak kotak yang berjisim 20 kg dengan daya 30 Newton. Okey, keadaan ini menyebabkan kotak bergerak dengan laju seragam. Okey, keyword dia kat sini adalah laju seragam. Okey, so bila laju seragam, kita kena ingat bila laju seragam pecutan adalah sifar. So bila pecutan sifar, F kan sama dengan MA. So jadi M darabkan dengan A, kita dapat 0 Newton. So jadi daya paduan dia adalah Fnet lah, atau Fnet atau daya paduan. Daya paduan dia adalah sifar. Okey, kenapa sifar? Sebab kat sini dia sedang laju seragam. So bila laju seragam, pecutan jadi sifar. So bila laju sifar, pecutan jadi kosong. So bila kosong, daya paduan pun jadi kosong. Okey, yang inilah. Okey, kemudian untuk soalan B, okey, apakah daya geseran yang bertindak ke atas kotak? Okey, daya geseran. Okey, so jadi kita tahu, okey, so kita buat dua daya. Dia ada dua daya kat sini. Satu daya 30 Newton, Fx 30 Newton, dan lagi satu daya ke kiri iaitu daya geseran. Okay, daya geseran ni kita tak tahu berapa. So jadi yang ni cikgu dah boleh padam lah ya. Okay, so jadi tadi cikgu dah ajar, okay, daya paduan sama dengan Fx campurkan daya geseran ni. Okay, Fx ni, F ni. Okay, so jadi daya paduan dia tadi kosong kan. Okay, so Fx 30 sebab dia ke kanan, positif lah. Daya geseran tak tahu. Okay, so jadi F dia adalah, so jadi 30 pindah sini akan jadi negatif 30 Newton. Okay, so jadi jawapan dia adalah 30 Newton. Cuma negatif ni menunjukkan dia bergerak ke kiri. Okay. Okay, kemudian soalan C. Jika budak lelaki itu menolak kotak dengan daya 70 Newton, apakah daya paduan yang bertindak? Okay, sekarang daya dia dah jadi 70. Okey, cikgu padam dulu ya. Okey, sekarang daya dia dah jadi 70 Newton. Okey. Daya geseran tetap sama, iaitu dia bawah ni sama je kan. Okey. Okey, so daya geseran, okey, ni ke kanan adalah F dia adalah 70 Newton. Okey, so jadi jika budak itu menolak kotak dengan okey, so jadi sekarang ni daya paduan sama dengan Fx campurkan daya geseran. So jadi Fx dia adalah 70 Newton campur, okey, daya geseran dia adalah sini adalah negatif 30 lah. Okey, sebab apa 30? Sebab dia ke kiri. Tadi kan ni 30 kan. Tadi kan ada cikgu letak tadi negatif kan. So jadi kita kena letak negatif sebab dia ke kiri. So jadi daya paduan dia yang baru adalah 70 tolak dengan 30, kita dapat 40 Newton. Jawapan dia sini adalah 40 Newton. Tapi dalam exam, kamu janganlah tulis jawapan macam ni je, jawapan je terus, tak ada jalan kerja. Kenalah tulis jalan kerja juga. Okey. Okey, kemudian soalan D, kira pecutan bagi kotak. Okey, kira pecutan. Okey. Fnet campur dengan MA. Fnet dia adalah 40. km dia, km kat sini adalah 20 kg.
So 20. Okey, darab dengan E. Okey, E tak tahu. So E sama dengan 40 bahagikan dengan 20. So jadi kita dapatlah 2 ms negatif 2. Sekejap ya. Jika budak itu menolak kotak dengan daya. Sekejap ya. Darjah 2 menunjukkan seorang budak lelaki menolak kotak yang berjisim 20 kg dengan daya 30 Newton. Keadaan ini menyebabkan kotak bergerak dengan laju seragam 0.2 meter per second. Okey, lepas tu jika budak lelaki itu menolak kotak dengan 70 Newton, apakah daya paduan? Okey, sebab kenapa cikgu berhenti sekejap, sebab dalam jawapan dekat sini dia tulis 1 meter per second. Cikgu rasa mungkin dia bercombine ni. Okey, tapi tak apa, tapi dia tak mention. Dia tak mention pun kotak ni akan bergabung kat sini, dia tak mention pun, dia tak bagi tahu. So jadi kita assume dia cuma tukar je daripada 30 dia jadi 70. So jisim dia tetap samalah 40. So jadi 20. So jadi cikgu tetap 20. So 40 bagi 20 dapatlah 2. Okey, so jadi kita dapat 2. Betul lah. Sorry, cikgu salah betul. Itu untuk jawapan D. Betul. Okey, so jawapan D adalah 2 meter per second negatif 2. Okey, sekarang kita pergi ke soalan E. Okey. E ni baru dia kata menambah kotak. Okey. So jadi kat sini dia kata jika budak lelaki itu menambahkan sebuah kotak yang berjisim 20 kg, kirakan pucutan baharu bagi kotak itu. Okey, sekarang ni dia tambah lagi. Dia tambah lagi jisim di sini 20. 20 kg. Okey. Okey, so jadi Fnet Fnet campur dengan Fnet tadi kita dapat 40 Newton kan. Okey. So kita tahu F sama dengan MA. Okey, jisim dia. Okey, jisim dia sekarang 20 campurkan dengan 20. So dapat 40 kg. Okey, so jadi F dia 40, M dia adalah 40. So pucutan adalah A. So A adalah 40 bahagikan dengan 40. So dapatlah 1 meter per second negatif 2. Okey. So itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.